Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. InsyaAllah malam ini kita menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Selasa yang ketiga. Anjuran Masjid Ibn Abbas, Taman Ibu Kota, menggunakan kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 221, iaitu masih lagi berkaitan tentang masalah kenduri arwah atau tahlil arwah. Sebelum kita pergi kepada isi kitab, kita ingatkan satu perkara yang mudah tapi mungkin kita terlepas pandang, iaitu hukum menjawab salam adalah wajib, memberi salam adalah sunat. Jadi kalau ustaz bagi salam sebelum kuliah, elok jawapan tu biar bunyi, supaya didengari kita itu menjalankan satu perkara yang wajib. Bagi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi kalau dalam ramai-ramai, at least ada satu orang yang menjawab, maka terlepas kewajipan daripada orang lain. Kadang-kadang kita tak perasan, dah terbiasa dengan ustaz bagi salam, kita tak jawab. Jadi kalau tak ada orang yang jawab, maka semua berdosa kerana meninggalkan kewajipan menjawab salam. Baik, kita pergi kepada patah balik sedikit supaya kita refresh balik apa isu yang dibincangkan, iaitu masalah apa yang dikenali sebagai kenduri tahlil, atau mungkin di negara jiran dikenali sebagai tahlilan, atau dikenali juga sebagai kenduri arwah. Jadi kita tahu dalam masyarakat kita ini berlaku pertikaian kerana sebahagian umat Islam menganggap perbuatan ini adalah bid'ah yang sesat. Jadi kita telah lihat dalam kuliah yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, baginda tidak menolak untuk hadir ke jamuan yang dilakukan selepas dari kematian, walaupun ada pandangan mengatakan jamuan ini dilakukan oleh isteri si mati, dan ada yang mengatakan tidak jelas yang dikatakan perempuan yang mengadakan jamuan itu adakah isteri si mati ataupun perempuan yang lain, bukan isteri si mati. Tetapi amalan menjamu makan ini, kalau kita lihat, adalah amalan yang dilakukan semenjak daripada zaman salafus soleh rahimahullah ta'ala. Imam Tawus rahimahullah ta'ala, iaitu salah seorang ulama daripada generasi tabi'in, berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang yang mati itu, mereka diuji di dalam kubur mereka sab'an, yakni selama 7 hari. Fakanu yastahibbuna an yut'imu anhum tilkal ayyam. Jadi dulu ni mereka menggalakkan untuk menjamu makan bagi pihak si mati pada 7 hari tersebut, kerana hari yang ruh itu diuji di dalam kuburnya. Bila tabi'in menyebut fakanu yastahibbuna, adalah mereka dahulu ni suka untuk memberi makan bagi si mati
bererti merujuk kepada sahabat. Bila tabi'in berkata mereka dahulu ni merujuk kepada sahabat. Dan daripada Ubaid ibni Umair, beliau berkata, yuftanu rajulani mu'minun wa munafiqun. Yang mati di kalangan manusia ni, dua jenis manusia ni diuji, iaitu orang yang beriman dan juga orang yang munafik. Adapun orang yang beriman itu diuji selama 7 hari, sementara orang munafik itu diuji selama 40 hari. Kemudian dalam kitab Al-Hawi, iaitu Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, diterangkan, inna sunnatal it'ami sab'ata ayamin, sesungguhnya amalan memberi makan selama 7 hari selepas kematian, balaghani annaha mustamiratun ilal an, sampai kepada saya bahawa amalan ini berkekalan semenjak daripada zaman sahabat hinggalah sekarang. Maknanya sekarang zaman Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, bi Makkah wal Madinah, diamalkan di dua tanah haram, di Makkah dan di Madinah. Fazahiru annaha lam tutrak min ahdis sahabati ilal an, dan yang zahirnya adalah amalan ini tidak pernah ditinggalkan semenjak daripada zaman sahabat hinggalah sekarang, zaman Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Wa annahum akhazuha khalafan an salafin ila sadril awal, dan bahawa mereka, yakni umat Islam yang mengamalkan menjamu makan selepas kematian ini, mengambil amalan ini khalafan, orang yang kemudian daripada salafin, daripada orang yang dahulu, bersambung-sambung hinggalah ke generasi yang pertama, iaitu bersambung amalan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun berkaitan tentang haul, iaitu dilakukan ziarah ke kuburan 1 tahun sekali, ataupun didoakan di sisi kuburan itu, atau dibaca zikir-zikir. Itu diterangkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Syarhus Sudur, menyebutkan riwayat seperti mana yang dinyatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam Dalailun Nubuwah, yang menukilkannya daripada Al-Waqidi, iaitu wa akhrajal Baihaqi anil Waqidi qala, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini daripada Al-Waqidi, yang mana beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a bi Uhudin fi kulli haulin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan ziarah ke kuburan syuhada Uhud, orang-orang Islam yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Nabi menziarahi secara haul, yakni setahun sekali. Wa idza balagha sya'ba rafa'a sautahu fayaqul, apabila sampai ke tempat tersebut, Nabi SAW pun melaungkan dengan nyaring dengan berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam, Nabi SAW memberi salam kepada orang-orang Islam yang mati syahid dalam peperangan Uhud. Dilakukan macam mana? Setahun sekali. Jadi ada sandaran, yang dikatakan sambutan haul-haul ni bukanlah bid'ah yang sayyi'ah sebagaimana yang dituduh oleh sebahagian. Summa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian amalan ini diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kullu haulin yaf'alu misla zalika, sama juga ya. Setiap tahun dilakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah ke kubur. Summa Umar bin Al-Khattab, dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Summa Utsman radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian bacaan tahlil, tasbih, tahmid, takbir. Tadi cerita tentang jamu makan. Kemudian cerita tentang ziarah ke kuburan secara haul, iaitu setahun sekali. Kemudian membaca tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan membaca Al-Quran. Ini
adalah perbuatan yang mendapat ganjaran pahala seperti yang disebutkan dalam banyak hadis, ya. Bahkan amalan-amalan seperti ini dibenarkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, misalnya dalam kitab Majmu' Fatawa, himpunan fatwa-fatwa beliau. Saya terus terjemah, ya. Dan ditanya Al-Imam Ibn Taymiyah tentang seorang lelaki, yang mana lelaki ini dia mengingkari kepada ahli zikri, ya. Orang yang berzikir, lelaki ini komplain. Dia berkata kepada ahli zikir, sesungguhnya perbuatan zikir ini adalah bid'ah. Seorang tanya pada Imam Ibn Taymiyah. Kata ada satu orang, kalau orang berzikir, dia kata zikir ini bid'ah. Dan juga menyaringkan zikir itu juga adalah bid'ah. Padahal yang ahli zikir ini dia buat apa? Dia mulai majlisnya dengan membaca Al-Quran. Kemudian menutup majlis dengan berdoa kepada orang-orang Islam al-ahya'i wal amwat, yang hidup dan yang mati. Dan mereka menghimpunkan dalam majlis itu tasbihnya ada, tahmidnya ada, tahlilnya ada, takbirnya ada, hauqalah. Hauqalah menyebut wala haula wala quwwata illa billah. Wa yusalluna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga melantunkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tanyalah kepada Imam Ibn Taymiyah ni macam mana, ya? Orang duk buat majlis macam ni, ada satu orang komplain kata dia bid'ah. Lepas tu zikir dengan nyaring pula bid'ah. Fa'ajaba, lalu Imam Ibn Taymiyah menjawab, al-ijtima'u li zikrillahi, adapun berhimpun untuk melakukan zikrullah, wastima'i kitabihi, dan untuk mendengar bacaan Al-Quran, wa du'ai, dan untuk berdoa, amalun solihun, merupakan amal yang soleh. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri tidak menolak amalan-amalan ini. Wa huwa min afdalil qurubati wal ibadat. Bahkan ia merupakan sebaik-baik amal ketaatan dan juga ibadah. Fil awqat, pada masa-masa. Fa fi sahih anin Nabi SAW anhu qala, diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang sayyahin, yang berjalan di muka bumi. Fa idza marru biqaumin yadhkuruna Allaha tanadaw. Apabila mereka lalu di tempat satu kumpulan manusia yang berzikir akan Allah Ta'ala, lalu malaikat ini menyeru, halumu ila hajatikum, datanglah kepada hajat-hajat kamu. Lalu Al-Imam Ibn Taymiyah menyebut hadis itu sehingga akhir, wa fihi wajadnahum yusabbihunaka wa yahmadunaka. Dalam hadis tersebut, antara yang dilakukan oleh ahli zikir ini adalah bertasbih dan bertahmid. Wa amma muhafazatul insani ala awradin lahu minas salati awil qiraati awil zikri awil du'ai, adapun orang itu sentiasa melakukan wirid, iaitu berselawat, baca Quran, berzikir, berdoa, tarafayin nahari wa zulafan minal lail, pada kedua-dua tepi siang dan juga pada waktu malam, wa ghairu dzalika, dan pada waktu lain. Apa kata Imam Ibn Taymiyah? Fa hadza sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnah, bukan bid'ah. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-salihin min ibadillah, dan inilah sunnah, yakni jalan orang-orang yang soleh di kalangan hamba Allah, qadiman wa haditha, dahulu dan sekarang. Kalau orang soleh, mereka suka berzikir. Kok kita bukan ahli zikir, jangan sampai jadi anti kepada zikir. Ada orang, dahlah dia tak mahu berzikir, dia pula marah orang lain berzikir, bid'ah lah, tak ada zaman Nabi lah, dan sebagainya. Ini hadis jelas. Kemudian Al-Fadhil Ustaz Mahathir memetik, kata beliau, ketika menjawab persoalan kenduri arwah Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala, guru kepada Ustaz Mahathir dan guru kepada saya sendiri, menambah bahawa sunnah Nabi SAW itu tidak semestinya dalam bentuk perbuatan. Ada orang, dia menyangkakan kalau Nabi tak buat, maka bukan sunnah. Dia sunnah perbuatan ada, kita tidak nafikan. Tetapi bukan hanya sunnah perbuatan sahaja.
Bahkan apa yang Nabi SAW katakan juga sunnah. Apa yang Nabi SAW ucapkan, itu namanya sunnah perkataan, atau dalam bahasa Arab disebut sunnah qauliyah. Maka itu juga sunnah. Jangan sangka apa yang Nabi buat saja sunnah. Yang Nabi cakap juga sunnah. Apa yang Nabi cakap tentang isu ini, Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am. Hendaklah kamu menyebarkan salam dan hendaklah kamu memberi makan. Jadi perintah memberi makan ini umum. Tidak semestinya pada tempat tertentu, maka di mana-mana umumnya boleh diadakan jamuan makan. Tidak semestinya pada masa tertentu, umumnya pada bila-bila masa, termasuk selepas kematian. Lebih-lebih lagi ijma', sepakat para ulama, sedekah bagi pihak si mati itu jadi bagi si mati. Kalau isu baca Quran nanti ada perbincangan. Kita baca Quran bagi pihak si mati, jadi tak untuk si mati, itu ada perbincangannya. Tapi kalau kita sedekah bagi pihak si mati, tidak ada khilaf, semua ulama terima sedekah itu jadi bagi si mati. Jadi kalau ada orang lah nak buat kenduri, jamuan makan selepas daripada kematian, dia kena faham tu. Bukan masalah kematian itu. Kita niatkan bahawa itu adalah sedekah untuk si mati. Kerana itu tidak ada khilaf. Ulama kata jadi. Sedekah itu jadi bagi si mati. Fatwa Mufti Kerajaan Johor di muka surat 222. Mufti Kerajaan Johor yang dahululah, bukan yang sekarang, dah lama ni. Iaitu almarhum Datuk Syed Sheikh Alawi bin Tahir Al-Haddad. Dalam fatwanya dari tahun 1936 sehingga 1961, yang dikumpulkan oleh Jawatankuasa Lujnah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor, menyebutkan seperti berikut. Soalan: apa hukum memperbuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari dan 100 hari di rumah mayat? Bukan di rumah mayat hospital tu. Rumah mayat maknanya rumah orang yang meninggal tu lah. Keluarga dia buat jamuan. Jawapan, dia ada tafsil, dia ada perincian dia. Ini, yakni jamuan tadi, jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang mati. Jadi yang nak buat kenduri itu pun dia kena faham lah. Kena mengaji jugalah. Bukan hanya tiru-tiru apa kata orang, apa jiran kata, apa saudara kata, bukan. Bila dia buat tu, dia hendaklah berniat ini sedekah bagi pihak si mati. Dan juga hadiah tahlil, maknanya dia bertahlil tu, dia niat kepada Allah Ta'ala pahala tu bagi si mati. Maka adalah harus. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat oleh orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang-orang Islam zaman dahulu. Jadi dari segi baharunya itu tidak dinafikan. Tapi dari segi hukum, dia mengambil hukum sedekah dan melakukan ketaatan dan niat hadiah kepada si mati pahalanya. Nanti ada perincian lagi ya. Ulama telah berkata pada memperbuat makanan kerana orang yang melawat itu bid'ah yang tidak mustahak. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh. Jadi kena perhatikan juga. Kalau semata-mata kerana kematian itu kita buat makanan, itu menjadi bid'ah yang makruh. Tapi kalau atas nama sedekah bagi pihak si mati, itu menjadi sunat. Atas nama sedekah bagi pihak si mati. Tapi makruh tidaklah sampai haram. Tapi tak maulah benda makruh. Sebab itu kita kata yang nak buat pun kena faham. Apa niat dia, apa cara dia, apa batasan dia. Bahkan boleh jadi haram. Kalau menggunakan misalnya harta pesaka si mati yang ada hak anak yatim di situ. Orang tu mati, anak dia belum balik. Jadi anak yang belum balik ni namanya yatim. Kalaupun dia beri izin untuk digunakan harta dia, izin dia untuk sedekah itu tidak terpakai. Maka kena hati-hatilah. Kalau nak buat, pastikan sumbernya itu jelas, tujuannya itu kerana apa? Bukan kerana kematian tadi, tapi kerana sedekah bagi pihak si mati. Adapun tahlil yang dilakukan hari ini
bukan bagi orang-orang yang melawat kerana dihadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka zahirnya adalah tidak mengapa. Bukannya satu perkara yang dilarang. Oleh sebab itu telah memfatwakan setengah ulama seperti yang tersebut dalam kitab At-Tuhfah, iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati, dan diluluskan wasiat itu daripada 1/3 harta si mati. Kalau haram tak boleh. Wasiat untuk buat benda haram tetap tak boleh dilaksanakan. Jadi bila para ulama berfatwa, boleh, berarti tidak haram memberi makan kepada orang yang datang menziarahi. Dan ia telah menyalin daripada imam-imam menurut bagaimana yang tersebut itu, maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat, tetapi menyediakan makanan untuk orang yang datang berzikir dan berdoa, yang itu tidak mengapa, tidak makruh pun menurut atas yang zahir, dan ini terlebih aula hukumnya sah. Baik. Persoalan. Ada kawan-kawan kita mendakwa, kita ni kata saja mazhab Syafi'i, tapi tak ikut pun Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita kena kritik macam itu. Kamu ni mengaku je mazhab Syafi'i, tapi tak ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu kita tanya, macam mana yang dikatakan kita tak ikut Imam Syafi'i? Dia kata Imam Syafi'i pun mengharamkan kenduri arwah. Kamu orang buat kenduri arwah, kamu mengaku mazhab Syafi'i, ya. Imam Syafi'i pun mengharamkan kenduri arwah, kenapa kamu tak ikut? Persoalan, betulkah? Betulkah dakwaan dia kononnya Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah tu? Cuba lihat ya. Yang diharamkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah, yang diharamkan, yakni fatwa Imam Syafi'i tentang perbuatan ini adalah, perbuatan itu haram, adalah namanya maktam. Maktam adalah perkumpulan. Orang berkumpul untuk meratapi mayat. Ia boleh menambah kesusahan dan kesedihan keluarga si mati. Sedangkan majlis tahlil yang kita lakukan sekarang ini bukan maktam, bukan berkumpul untuk meratap, untuk menangis. Kita boleh lihat ya, di tempat-tempat yang diadakan tahlil sepanjang hidup kita lah, tak jumpa rasanya bila bertahlil tu jadi sampai beratap, sampai berteriak misalnya. Bahkan suasana biasanya tenang. Ya, tuan rumah pun kurang sedih, kawan-kawan datang pujuk, cakap sabarlah Tuan Haji, jangan sedih sangat, ini memang lumrah hidup, yang hidup pasti mati, tak hari ini ya besok, tak besok minggu depan. Jadi suasana itu bukan suasana meratap, bukan yang dikatakan maktam. Bahkan orang yang berada di dalam majlis tahlil melakukan sesuatu surahan yang murni, umpamanya berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Dan majlis tahlil juga bukan untuk menambahkan kesedihan, bahkan sebaliknya, meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah kematian. Kerana bila dia buat majlis tu ramai yang hadir dan mendoakan kesejahteraan si mati dan keluarga yang ditinggalkan. Kebiasaan tempat kita ni, kalau tuan rumah buat majlis, tak ada orang datang, dia rasa susah hati, dia rasa sedih. Tetapi kalau ramai orang datang memenuhi jemputan dia, dia merasa tenang dan kurang bebanan kesedihan tersebut. Sebaliknya, kadang-kadang tuan rumah akan bertambah sedih jika yang hadir ke majlis tersebut tidak ramai. Jadi dia hukum fiqh ni dia bukan rigid. Bukan kita ambil satu fatwa, kita pakai secara pukul rata, tidak. Bila ulama kata makruh, bila ulama kata haram, bila ulama kata harus, bila ulama kata sunat, dia ada perincian dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahkan dalam kitab beliau Al-Um mengatakan sunat agar orang membuat makanan untuk keluarga si mati. Dan ini juga berlaku dalam masyarakat kita sebenarnya. Orang-orang yang datang ziarah pada keluarga si mati, biasa dia akan bawa beras, akan bawa gula, kadang-kadang dia tolong masak sekali, tolong basuh air, hidangkan kepada tetamu. Jadi ini masih termasuk di dalam membuat makanan untuk keluarga si mati.
Dan bukanlah bererti keluarga si mati haram untuk mengeluarkan jamuan kepada tetamu yang hadir. Ini kita kena cermat sedikit ya. Ada sebahagian kawan-kawan kita yang menolak melakukan kenduri arwah ini kerana kata dia yang sunnah adalah jiran ataupun orang ramai buat makanan untuk keluarga si mati. Begitu dia kata. Dan apa yang dikata itu betul. Iaitu bila berlaku kematian, jiran tetangga ataupun masyarakat sekitar buat makanan untuk keluarga si mati itu sunnah betul. Tak ada salah di situ. Dan memang Nabi SAW sendiri pernah menyarankan supaya para sahabat membuat makanan kepada keluarga Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu, Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW yang mati syahid dalam peperangan. Nabi cadangkan orang ramai buat makanan. Ij'alu li ali Ja'farin ta'ama. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Jadi tidak dinafikan masyarakat buat makanan atau hantar makanan kepada keluarga semati adalah sunnah. Cuma kena cermat, tidak ada talazum, tidak ada memastikan oleh kerana masyarakat buat makanan kepada keluarga semati itu sunnah, maka kalau keluarga semati secara sukarela, tidak ada paksaan, dan juga tidak menggunakan duit yang haram, duit anak yatim dan sebagainya, guna duit sendiri misalnya, menjamu orang ramai, maka yang itu jadi haram. Tidak ada talazum begitu. Sunnahnya orang ramai buat makanan kepada keluarga semati tidak memastikan bahawa kalau keluarga si mati secara sukarela tanpa gunakan duit yang haram menjamu bersedekah bagi pak semati, maka itu haram. Tidak demikian. Begitu juga bukanlah berarti orang yang hadir haram untuk makan makanan yang disediakan oleh keluarga si mati. Menjadikan makanan kepada tetamu ini termasuk di dalam sedekah daripada keluarga si mati. Cuma janganlah yang datang itu membebankan. Dia datang ke rumah orang yang ada kematian, duk tanya pula tuan rumah, bila nak masak nasi ni? Kita orang dah lapar ni. Jangan macam itu. Kerana itu mungkin memang membebankan. Mungkin dia tidak ada masa, tidak ada kewangan dan sebagainya. Yang kita cerita ni kalau sukarela. Keluarga semati sukarela tanpa paksaan, maka itu tidak haram, bahkan masih terangkum dalam sunat menjamu makan. Bahkan dalam riwayat yang kita telah sebutkan sebelum ini, Rasulullah SAW sendiri selepas baginda selesai urusan pengembuian jenazah, apabila dijemput makan, baginda dan sahabat pergi meraihkan jemputan tersebut. Baik. Seterusnya, ada juga yang mendakwa bahawa kita ini ikut kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tetapi Imam Syafi'i melarang baca Quran bagi si mati, kita masih buat lagi. Ini juga tidak tepat. Yang isu yang dibincangkan, pendapat Imam Syafi'i tersebut bukan adakah boleh atau haram baca Quran bagi pihak si mati, bukan. Semua ulama kata boleh. Cuma bila kita baca Quran bagi pihak si mati, jadi atau tidak bagi si mati atau tak jadi? Maka jumhur ulama mengatakan jadi. Sebagaimana kita haji bagi pihak orang mati, sebagaimana kita sedekah bagi pihak orang mati, maka demikianlah kalau kita itu membaca Al-Quran bagi pihak orang mati juga jadi. Riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tak jadi. Bukan haram. Itu kena cermat dekat situ. Mereka kata Imam Syafi'i larang baca Quran bagi orang mati. Bukan Imam Syafi'i larang. Kalau baca, pahala tu jadi untuk si mati ke untuk orang yang baca? Jadi dalam riwayat pandangan Imam Syafi'i ini mengatakan jadi bagi orang yang membaca, tak jadi bagi orang yang meninggal dunia. Tapi 3 mazhab lagi kata jadi. Itu pun diterangkan oleh murid Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, yang dikatakan tak jadi bagi pihak si mati itu pertama kalau tidak diniatkan. Kalau diniatkan maka jadi, innamal a'malu binniyat.
Yang kedua, kalau tidak didoakan. Kalau didoakan maka jadi, ya, ud'uni astajib lakum. Doa kepada saya, nescaya saya perkenankan doa kamu. Dan yang ketiga, sekiranya tidak dibaca di sisi mayat. Kerana pegangan Imam Syafi'i rahimahullah taala, bacaan Al-Quran itu memberi manfaat kepada orang mati. Jadi kalau baca di sisi kubur, ya, itu kata Imam Syafi'i sangat baik. Bahkan kalau dikhatamkan itu lebih baik lagi. Baik, soalan. Doa, bacaan Quran, tahlil, sedekah kepada bagi pihak si mati, sampai tak pahalanya kepada si mati? Jawapan, sampai berdasarkan dalil-dalil berikut. Antaranya firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang Islam yang datang selepas daripada mereka, maknanya selepas daripada kematian mereka, orang-orang ini berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan saudara-saudara kami yang dah dahulu daripada kami di kalangan orang beriman. Maksudnya kalau tidak sampai doa kepada orang mati, seolah-olah sia-sia lah. Sedangkan Al-Quran sebut, tak mungkin Al-Quran menyarankan perbuatan yang sia-sia. Kemudian hadis juga menunjukkan bahawa Nabi SAW pernah mengajarkan doa yang perlu dibaca untuk orang mati. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia berkata, Sallan Nabi SAW ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Jadi yang kata doa tak sampai itu memang dia tak faham lah. Kan dalam solat jenazah tu pun ada doa. Kalau memang doa untuk orang mati tak sampai, seolah-olah syariat kita tu sia-sia lah. Ya, kita disuruh membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rupa-rupanya tak sampai doa kita. Jadi seolah-olah syariat kita ni main-main. Tak mungkin. Bahkan ada cerita, wallah alam betul tak betul ceritanya. Ya. Jadi orang yang sibuk kata tak payahlah doa ni semua tak sampai. Akhirnya agaknya imam tu susah sangat, dia doa, ya Allah, kau masukkanlah bapa dia ni dalam neraka, ya Allah azabkanlah dia dengan azab yang pedih. Marah pula dia. Dia kata, kenapa doa macam tu untuk bapa saya? Tadi kan kamu kata tak sampai. Kalau tak sampai, tak kisahlah doa apa pun. Jadi sebenarnya doa ini boleh saja Allah perkenankan, tak ada masalah. Bukan mesti yang berdoakan itu anak dia. Memang dalam hadis, Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila meninggal seorang anak Adam, terputus amalannya kecuali daripada 3. Salah satunya waladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang berdoa baginya. Jadi orang sangka kalau anak soleh saja berdoa sampai. Kalau orang-orang lain doa tak sampai. Bukan. Hadis cerita tentang apa yang dikatakan amal seseorang, amaluhu, ai amalul mayyit. Jadi yang dianggap amal seseorang tu yang pahala berpanjangan, pertama sedekah jariah. Dia sedekah, masih lagi orang ambil manfaat daripada sedekah dia, bina masjid ke sekolah ke hospital. Itu dia mati pun amal dia masih berjalan pahala. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ambil manfaat daripada dengannya. Masa dia hidup dulu mengajar sana mengajar sini, dengan ilmu yang dia ajar tu orang pandai sembahyang, orang jadi elok, orang jaga akhlak dan sebagainya, itu amalan dia masih berpanjangan. Demikian anak yang dia itu didik jadi anak yang soleh juga, itu seumpama amalan dia yang masih berjalan. Tidak menghalang kalau orang lain doa itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farara min dafnil mayyit, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada mengkebumikan jenazah, waqafa alaihi, bagi dia berdiri di sisi kubur, faqala, lalu bagi dia sallallahu alaihi wasallam menyarankan, istaghfiru li akhikum, mohonlah ampun untuk saudara kamu, wasalu lahu tasbih, dan doalah bagi dia itu ketetapan, fa innahu al-ana yus'alu, sesungguhnya dia sekarang sedang disoal di dalam kubur. Jadi Nabi SAW sendiri menyarankan supaya kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tak mesti anak ya. Kalau anak lagi bagus.
Kemudian saudara lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat yanfa'uha in tasaddaqtu anha." Wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Adakah memberi manfaat kalau saya bersedekah bagi pihak dia? Qala sallallahu na'am. Nabi menjawab, ya. Jadi jelas daripada dalil-dalil yang kita sebutkan tadi bahawa amalan bersedekah makanan bagi pihak si mati itu adalah amalan yang masyru', yang dibenarkan dalam agama kita, dan pahala sedekah itu sampai kepada si mati. Demikian juga doa, dan demikian juga dengan zikir, ya. Pahalanya itu sampai kepada si mati, ya. Tidak ada khilaf di kalangan ulama boleh atau tak boleh. Paling-paling kalau ada pun ada pandangan mengatakan tak sampai. Tapi yang lagi kata ada sampai. Bagi orang yang cermat, tentulah dia melakukan. Sekiranya pandangan yang mengatakan sampai itu betul, maka dapatlah pahala itu kepada ibu bapa atau saudara mara yang dikasihi. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah kita lihat menjawab keraguan syubhat di muka surat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.